under MFRS 116 ni, yang ni bahagian yang paling penting sebab dia akan test kamu banyak angle. Sebab bila kamu praktis kat luar pun, dia sebenarnya paling benda yang kamu akan wajib ataupun akan kamu hadapi adalah PPE 116. Memang wajib akan hadapi. Sebab company besar ke, kecil ke, macam mana size pun, dia mesti akan ada aset yang kita namakan sebagai property, plant and equipment. Dia ada, benda ni wajib ada. Company kecil, sekecil mana pun mesti akan ada. Even periuk, kuali pun semua itu pun dalam kategori PPE 116 semua. Okay, so faham Sebab tu saya kata bab ni adalah bab yang paling penting. Even though kamu dah pernah belajar dulu, pernah buat yang simple-simple dulu, maksudnya yang kamu kira apa kan, dulu kan kamu ada kira macam cost tolakkan dengan accumulated, dulu kamu pernah itu. Sekarang ni kita nak belajar macam mana nak dapatkan figure-figure yang tu. Sebelum ni kamu dah diberi siap-siap angka untuk building berapa, 100 juta. Plant and equipment kamu dah diberilah around 500,000 amount dia bagi. Tapi dari mana kamu dapat amount tu sebenarnya? Ni yang kita nak belajar. Okay. Kalau kita tengok balik under definition of PPE, set kawan dia. Okay, kalau kita tengok definition of PPE ataupun kita nak recognize dia bahawa PPE 116 ni dia ada karakteristik dia. So yang pertama sekali adalah kamu kena kata PPE adalah sebagai tangible item. Sebab aset ada dua jenis. Satu intangible, satu lagi tangible. Tangible ni maksudnya aset yang kita nampak, kita boleh nampak, kita boleh sentuh, kita boleh rasa macam tu. Itu adalah tangible. Contohnya building. Building kita boleh nampak, benda tu nyata dan boleh nampak. Property, plant and equipment, motor vehicle, benda tu semua adalah tangible item. Benda yang kita nampak. Furniture and fitting ke apa benda semua, benda tu semua kita nampak. So that's why kita namakan dia dalam kategori tangible. Syarat dia adalah tangible item. And then apa lagi? Adakah syarat dia sampai situ? Tak. Iaitu tangible item that held for use. Held ni maksudnya yang kita simpan untuk kita gunakan ataupun yang kita pegang untuk kita gunakan. Nampak? Ada kan yang masa kita yang last week yang saya ada ajar yang pasal MFRS apa? Minggu lepas MFRS apa? Lupa pula saya tidur. 5. Kan ada saya bagi tahu kan. Syarat-syarat dia setiap jenis aset ni dia ada karakteristik dia. Kalau dia fulfill karakteristik ni, dia akan masuk dalam kategori ni. Kalau masuk dalam kategori ni, dia akan berpindah pula ke kategori yang lain. Maksudnya dia tak semestinya dalam, walaupun nama dia building, tak semestinya dia bawa PPE 116. Tengok dia untuk kegunaan apa. Kalau nak digunakan, badan dia adalah PPE 116. Kalau kata dia dah tak guna pakai, kemudian dia nak jual, itu dalam MFRS 5 yang held for sale tu. Kalau kata dia ada bangunan, kemudian majoriti disewakan, so kita akan recognize dia sebagai investment property. So kita kena tahu setiap satu ni kategori di mana. Kalau dia fall under this category, then kita boleh recognize dia. Okay, salah satu dia, karakteristik dia adalah asset held for use. Maksudnya dia hendaklah digunakan. Use ni maksudnya digunakan. Tak kisahlah digunakan untuk apa. Sama ada dalam production, supply of goods and services, for rental to others, for administrative purposes. Tak kisahlah mana-mana. Senang cerita, apa-apa yang digunakan untuk memudahkan urus niaga kita, yang tu kita akan selalu kita akan recognize di bawah ni lah, bawah apa PPE 116.
Tapi rental to others, kalau dia adalah bangunan, dia dalam investment property. Tapi kalau kereta ataupun mesin kamu sewakan, itu jangan pula investment property. Jangan salah anggap pula. Investment property hanya untuk building saja. Property saja. Bangunan yang besar-besar tu. Ataupun tak kisahlah bangunan kecil tu, tapi dia adalah building. MFRS 140. Tapi kalaulah katakan dia beli, katakan dia ada motor vehicle, kemudian disewakan, dia still bawah 116. Kena ingat yang tu. Okay, and then for administrative ni contoh macam building untuk digunakan ataupun dia beli apa lagi, furniture, sofa lah benda semua kan, for administrative process. Meja yang partition apa benda semua yang apa, partition yang meja yang partition untuk pekerja dia, itu semua adalah kita dalam kategori administrative purposes. And then dia ada lagi satu karakteristik dia, iaitu expected to be used more than 1 years. Dia mestilah digunakan lebih daripada setahun. Okay, clear? Ini adalah definition of 116. Clear? Dia ada 3 key item dia. Tiga key item dia adalah tiga key item dia, satu tangible, satu lagi dia digunakan had for use, yang ketiga adalah dia digunakan lebih daripada setahun, more than 1 years. Okay, clear? Okay, kemudian kita tengok pula. Okay, dia kata kat sini PPE shall be recognized as an asset. Okay, ini kalau dia tanya pula. Kalaulah katakan dia tanya, adakah sesebuah benda ni adalah dalam kategori aset? Kalau kategori aset, apa definition dia? Definition dia adalah it is probable that future economic benefit. Aset tu maksudnya sesuatu yang boleh mendatangkan faedah di masa akan datang. Apa-apalah associate with the item will flow to entity. Ini adalah ni. And then the cost of item can be measured reliably. Maksudnya kita tahu, kita boleh determine berapa harga, but then kita boleh recognize dia sebagai aset. Dia sebab aset ni ada banyak, ada aset ni macam-macam. Dan current asset, fossil, apa lagi, PPE 116, investment property, dia ada banyak aset ni adalah macam dia punya mak dia. Yang very specific adalah yang ni, PPE 116. Okay. And then, okay, kita tengok initial measurement. Initial measurement ni maksudnya, kita nak recognize untuk PPE ni, macam mana cara kita nak recognize? Okay. Macam yang tadi saya ada cakap, di permulaan, katakan sebelum ni yang korang belajar, okay, dia dah bagi siap-siap, okay, company dia purchase a motor vehicle of katakan 100,000 contoh. Kamu akan ambil 100,000, kamu akan record dalam apa, PPE, betul? Kan ada bahagian PPE statement kan, kamu ada bahagian purchase kan? Kamu tambah dekat situ. Kamu just ambil figure dia. Tapi dari mana dia dapat figure 100,000 tu? Yang ni yang kita akan tengok. Okey. Sama ni ada setengah orang dia akan ingat yang kata 100,000 tu adalah berapa harga aset tu sebenarnya. Contohnya yang amount motor vehicle yang dia bagi tahu, contohnya lori, dia akan ingat lori adalah kos yang harga beli je lah. Dia ingat harga beli lori saja. Dia ingat harga lori tu, harga yang dia beli daripada kedai tu katakan 100,000. Dia ingatkan setakat itu je harga dia. Tak, untuk record dalam PPE 116, kita akan ambil kira yang dalam harga kos tu, akan ambil kira yang pertama sekali adalah purchase price.
Yang saya kata tadi tu, yang harga aset tu. Contohnya kita beli lori tu katakan 100,000. Okey, 100,000. Adakah kita record 100,000 je? Tak. 100,000 kita akan record termasuk sekali kalau ada lagi import duty kita tambah. Kalau ada lagi pasal non refundable purchase tax kita kena tambah. And then kalau ada diskaun kita kena tolak, kalau ada rebate pun kita kena tolak. Nampak? And then adakah dia sampai itu dia? Tak, dia ada lagi. Kemudian apa-apa any cost that directly attributable to bringing the asset to location and condition, kita akan ambil kira. Contohnya macam transportation cost, daripada katakan kita beli kereta ni mungkin daripada katakan kita beli lori tadi daripada Thailand contoh. So untuk bawa transportation cost daripada Thailand masuk ke Malaysia, katakan dia charge another 10,000 contoh. So transportation cost tu pun akan kita masukkan sekali. Kalau katalah kita bawa benda tu by part, satu-satu part, macam part-part yang seketul-setul kan, sampai kat Malaysia baru kita pasang. So kos untuk pemasangan pun termasuk sekali, kita akan masukkan sekali. Kemudian apa lagi, kita pergi ke contohnya aset yang besar-besar sikit, contohnya macam crane. Okay, crane dia perlukan engineer untuk buat site preparation. Maksudnya site preparation dia akan tengoklah, dia akan clearkan hutan ke benda semua, so dia akan panggil engineer untuk check sama ada tanah tu sesuai ke tak. Takut kadang tanah tu adalah tanah yang mendap kan, kalau tanah mendap tak sesuai, apa letak benda-benda berat jadikan asas. So kos-kos tu semua kita akan ambil kira sebagai cost of directly attributable. Apa lagi kos dia? Contohnya macam dia ada buat macam test, macam bila barang tu dah siap, dah pasang, kemudian dia ada panggil expert untuk tolong test, nak run, tengok sama ada mesin tu ataupun plant tu dia betul-betul berfungsi dengan baik ataupun tidak. Dia test pada aset yang sebenar. Kalau test cost tu pun kita akan ambil kira. Ya, kawan buat rasa. Okay. Maksudnya dia apa-apa cost yang directly relates dengan aset tu nak dibawa ke tempat kita, kemudian cost nak pasang lah benda semua, kalau cost tu kita akan ambil kira, kita akan campur sekali. Faham tak? Selama ni korang ingat dia cuma sekadar cost yang kita ambil yang kita beli je contoh. Tak, dia akan campur sekali dengan semua benda tu. Dan yang ketiga ada lagi tau, kos, katakan kalaulah katakan ada estimation cost of dismantling and removing the item. Katakan contoh, kita akan ambil kira, kita akan tambah dalam harga cost of asset, termasuk sekali dengan katakan kita target mesin tu kita nak guna sampai katakan 5 tahun. Lepas 5 tahun kita akan buka-buka aset tu. Faham tak? Kos untuk buka aset tu kadang-kadang mahal. Kamu jangan fikir macam contoh kereta, mesin, sofa, jangan fikir tu tau. Fikir mesin yang besar-besar. Faham tak? Mungkin katakan contohnya macam crane. Crane yang dekat tapak pembinaan tu kan dia nak bawa tu kan. Selepas rumah dah siap, adakah crane tu dia biar je kat situ? Tak kan? Dia akan buka kan? Kos untuk buka benda tu, itu kita panggil dismantling cost. Untuk kos kita nak leraikan tu, kos tu katakan 3 tahun lagi. So kita kena kira kos tu. Kalau kata kita kira kos tu kita akan campur juga dalam harga initial cost. Faham tak? Faham tak? Faham, sir. Kalau tak faham, tanya tau. Buat benda ni kritikal. Okey, sir.
So initial cost ni kena faham sebab nanti dia akan bagi dekat kamu ada banyak senarai expenses yang berlaku bila kita nak beli sesuatu aset. Bila kita nak acquire sesuatu aset. So dia ada banyak kos yang terlibat. So kamu kena pilih lah kos mana yang betul-betul ni kena mengena. Okey. Kita tengok contoh. Baca dulu. Okey. Dia kata kat sini, pada 1 Januari 2006, dia kata ABC, dia ada beli satu mesin daripada Japan. Okey, dia kata mesin tu deliver kepada dia pada 31 Januari 2006. And then dia kata invoice price maksudnya purchase price untuk aset tu adalah 300,000. Kemudian dia kata dia ada diskaun 1% kalau kata dia bayar within 30 days. And then dalam masa sama dia ada import duty sebab kita beli kan daripada Jepun. So dia adalah import duty and tax RM12,000. Kemudian dia ada lagi beberapa kos-kos tambahan yang berikut. Contohnya delivery and transportation cost daripada claim port to factory. Maksudnya bila barang tu sampai, sebab barang tu biasanya dia dihantar melalui katakan kapal. Kapal akan sampai dekat Pelabuhan Kelang. So daripada Pelabuhan Kelang, kos kita nak bawa dia ke kedai kita ataupun ke kilang kita, kita akan sewa lori. So transportation cost tu kita akan ambil kira. And then kita ada, dia bagi tahu dia ada installation, dia ada administrative, dia ada start-up and pre-production cost. Okay. Delivery, kita akan ambil kira. Sebab dia cost of directly attributable. Installation, ambil juga. Sebab dia cost direct. Untuk administrative cost, walaupun dia ada kaitan dengan processing dengan inspection, tapi disebabkan dia adalah administrative, kita anggap dia sebagai general. Bila general, kita tak akan masukkan dia. Kecuali kalau dia ada bagi tahu siap-siap, dia ada bagi tahu specific administrative cost untuk yang pembelian aset tu. Kalau ada spesifik, baru kita akan masuk. Tapi jarang soalan tanya situ. Biasanya dia akan letak administratif. Kalau dia letak perkataan administratif je, kita tak akan campur lah, kita tak akan recognize dia. Kita tak akan recognize. And then start up and pre-production cost. Start up and pre-production cost ni maksudnya, dia mungkin ada buat macam prototype ke apa ke, dia test dulu. Tapi test dia bukan dekat aset yang sebenar. Kalau test bukan aset yang sebenar, kita tak akan ambil. Okay, clear? Kena hati Ya, sir. Kalau test, ya. So kalau macam dalam mana-mana soalan, kalau dia cakap pasal startup and pre-production cost, memang dia melibatkan prototype lah, tak melibatkan the real asset. Ya, dia tak akan melibatkan. Jadi sebab pre-production. Pre-production ni adalah sebelum dia beli aset tu. Okay, Itu maksudnya pre-production. Ataupun kadang-kadang dia cuma mungkin lah dia nak ni ke, ataupun dia adalah beberapa cost yang pre-production. Ada jenis aset yang dia akan buat pre-production dulu. Dia bukan, aset tu tak sampai lagi, tak beli lagi. Tapi dia ada buat macam, contohnya macam test ke apa benda semua. Benda tu tak boleh. Benda tu simply kita akan write off terus.
Write off ni maksudnya record dia dalam expenses. Isu dia kat sini ada dua tau. Sama ada setiap cost ni kita capitalize ataupun kita write off. Capitalize maksudnya yang kita akan campur dengan harga cost tu. Tahu tak? Kalau ikut logik tengok ni semua adalah expenses. Delivery kan carriage outward, carriage inward, carriage outward. Kalau ikut logik dia adalah expenses. Tapi expenses yang kita boleh capitalize. Korang ada belajar kan? Capital expenditure. Ni. Capital expenditure dengan revenue expenditure. Tahu kan? Pernah belajar kan dulu kan? Pernah. Capital expenditure kita tambahkan dia dalam harga cost. Kalau revenue expenditure, yang ni kita write off dalam expenses. Dia sebenarnya benda ni korang dah buat dah dulu. Alah, benda yang record dalam expenses, semua tu adalah ni. Revenue expenditure. Benda yang kamu record dalam expenses itu adalah revenue expenditure. Ini. Contohnya rental, sewa lah benda semua, gaji ke apa, itu semua adalah revenue expenditure. So kamu kena faham lah konsep dia. Capital expenditure ni macam dia macam expenses, tapi expenses yang kita boleh campur dalam harga cost. Tapi kita tak katalah kita campur, kita akan kata kita capitalize. Perkataan ni budak degree kena hadam betul-betul. Saya rasa sem lepas pun saya dah ajar kan capitalize, betul tak? Ada tak? Kalau kita campur dia dengan harga cost, kita panggil dia capitalize. Ada tak saya ajar yang tu? Saya sebut benda ni. Ada kan? So kena ni lah, kena faham lah. Kalau kita campurkan dia dengan harga cost, maksudnya kita capitalize. Kalau dia tak boleh capitalize, maksudnya kita write off. Write off tu maksudnya kita hantar dia ke dalam expenses. Okay. Kalau lah katakan soalan tanya, amount should be write off. Jangan pula tak faham. Dua ni lah yang kita tak boleh campur ni. Sebab soalan dia akan naik macam-macam. Suka hati je. Suka hati saya. Senang cerita lah. Dan soalan PPE adalah antara soalan yang susah dan soalan yang banyak markah. Itu masalah dia. Okay. Ada apa nak tanya? Tak ada, sir. Tak ada tengok Dia start dengan purchase price, kemudian ditolakkan dengan cash discount, kemudian ditambahkan dengan tax, duty, delivery, installation cost, kita tambah. Kemudian ini adalah harga yang kita akan record dalam purchase. Dalam PPE, penambahan purchase of machinery, berapa nilai yang kita akan record dia? 326. Kalau dulu korang akan faham yang ni je sebenarnya. 300,000 je. Kalau dulu korang akan ingat yang ni je. Padahal dia termasuk sekali dengan harga tu. Dengan kos-kos yang lain tu. Okay, clear? Okey, kita tengok pula kalau kata dia adalah construction. Saya rasa construction ni korang familiar kan? Selepas kita ada belajar kan pasal yang construction ni. Okey. Katakan aset tu, PPE tu dia tak beli, dia buat PPE tu. Contoh dia buat apa dia? Dia buat bangunan. Construction. So dia buat bangunan tu. Okay. So bila dia buat bangunan tu, dia buat aset tu, apa kos-kos yang kita akan campur? So yang pertama sekali adalah cost of directly attributable lah. Contohnya
contractor cost, ni contractor cost, direct material, labor, engineering, and technician overhead. Ni semua kena ambil kira lah. Interest, cost, ni kena ambil kira tau. Interest cost ni nanti kamu akan belajar dalam MFRS 1, 2, 3, borrowing cost. Saya ada bagi teaser kan hari tu, saya bagi tahu. Borrowing cost ni contohnya macam kita nak beli, kita nak acquire sesuatu aset. Tak kisahlah kita buat ke, kita beli ke. Katakan untuk finance untuk kita beli aset tu ataupun kita buat aset tu, kita ada buat pinjaman contoh. So, bila kita buat pinjaman, dia ada interest. So, interest tu kita boleh capitalize sekali. Ini maksudnya interest cost ni maksudnya yang borrowing cost tu. So, borrowing cost kita akan ambil kira juga, tambah. And then dia ada general administrative cost allocated. General. So, yang ni tak boleh. Okay, boleh? Okay, kemudian kat bawah ni dia bagi tahu direct material and labor, yang mana direct material mula-mula dia 8.5 juta. Tapi dia kata 1.5 juta adalah hasil daripada cost inefficiencies due to labor strike. Labor strike ni maksudnya pekerja mogok. Kalau kata pekerja tu mogok, dia macam buat protes sama benda semua, so dia tak nak kerja. Katakan gaji masa tu, gaji berbayar. Dia bayar sebab dia orang datang. So, bila gaji dibayar, kemudian kita panggil apa, kerja tak jalan, gaji berjalan. Tapi kerja tak jalan. Itu kita panggil inefficiencies. Inefficiencies kita tak boleh ambil kira. Maksudnya dalam 8.5 juta ni kita kena tolakkan dengan 1.5 juta. Kita akan ambil kos yang betul-betul efisien, yang untuk kita buat bangunan tu. Wastage semua kita akan tolak. Kemudian ada apa lagi? Yang ni tak apa ni, dia kata transfer price untuk between two division is 30 million. Okay, tak apa. Kemudian kita tengok yang A ni dia kata determine the cost of plant above. Okay, dia suruh kamu kira berapa cost untuk kita nak buat plant tersebut. Apa yang kita ambil tadi apa? Ni 10,500. Kemudian direct material, tapi direct material kena tolakkan dengan 1.5 ni. Tolakkan dengan ni. Kemudian kita tambahkan dengan engineering. And then tambahkan dengan interest cost ini. Tambahkan dengan interest cost. Tapi admin kita tak tambah. Tengok balik ni. Kita tolak dulu baru tak. Yang ni yang efficient. Cost yang apa? Efficient. 2 juta. So tambah semua. So cost plan tu adalah 2 juta. Okay, boleh? Boleh, sir. Kemudian yang B ni, ini tak ya. Saya tengok. Tadi pasal recruit cost. Okay, yang ni kita tengok kalau kata dia ada dismantling cost. Macam mana nak kira tu? Sebab dismantling cost ni kamu kena ingat, kita baru beli aset tu dan kita kira siap-siap dismantling cost 5 tahun, 6 tahun akan datang. So bila dia melibatkan harga future price, automatik kita akan ambil kira present value tu nanti. Adalah nanti dia akan ambil kira dia punya present value, future value lah kita akan ambil kira. Contohnya macam
dismantling cost 5 tahun lagi katakan 20,000 contoh. Tapi 20,000 tahun depan, kita jangan 5 tahun lagi, kamu jangan bandingkan 20,000 sekarang. 20,000 sekarang lagi besar. 20,000 tahun, 5 tahun lagi mungkin amount dia akan jadi sikit. So kita kena kira harga yang the latest one. Okay, first kali kita tengok. Baca dulu. Okay. So Digital Com Berhad, the complete installation of its telecommunication network facilities. Maksudnya dia adalah macam yang buat services yang mungkin pencawang lah kot. Saya tak tahulah apa benda, tapi inilah macam facilities tempat yang macam yang ni lah mungkin satelit ke apa benda, saya tak tahulah benda tu. Lebih kurang macam itulah yang telecommunication networks ni, facilities. Okay, antara kos-kos yang dia nak buat benda tu adalah, first dia ada cost of overseas trip to search for telecommunication, facilities purchase, administrative cost, cost incurred prior to installation. Faham tak? Ini seolah-olah macam sebelum dia orang nak beli, dia orang ada buat pergi ke negara tersebut untuk dia orang tengok benda tu. Faham tak apa maksud ni? Kos dia 2 juta. And then dia ada cost site preparation. Site preparation ni maksudnya mungkin dia clearkan pokok-pokok ke, sebab dia mungkin buat dekat satu tempat yang kosong, satu tempat yang mungkin bukan betul sikit. So
So dia orang nak kena clearkan semua. Clear tu macam-macam lah. Kos-kos yang terlibat, site preparation, dia orang kena tolak pokok-pokok yang besar-besar, dia orang kena tebang, kemudian dia orang kena clearkan tanah lah, bagi kena rata. Itu adalah site preparation. Tak kisahlah, termasuk sekali dengan panggil engineer untuk check apa tanah tu sesuai ke tak, nak buat kawasan tu ke semua. Termasuklah sekali. Okay. Yang pertama sekali, yang cost of overseas trip ni, yang ni boleh masuk ke tak? Agak-agak boleh masuk tak? Kita nak kira sekali atau tidak? Tak. Jawapan dia tak Tak boleh.